Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Hari ini kita akan membincangkan langkah-langkah untuk mencari had bagi fungsi. Apakah yang dimaksudkan oleh had? Sebenarnya agak mudah saja. Kita ingin mencari nilai fungsi apabila nilai pemboleh ubah menghampiri suatu nilai. Untuk memastikan anda lebih mudah faham, cikgu menggunakan satu contoh. Di sini kita ada fungsi 2x tambah 1, di mana x itu ialah pemboleh ubah. Kita nak mencari nilai fungsi ini apabila x menghampiri kosong. Ana-pana di sini bermaksud menghampiri, okey? Tidak bermaksud sama dengan kosong. Boleh faham? Jadi, apakah langkah-langkah untuk mencari had bagi fungsi ini? Sebenarnya sangat senang. Kita hanya perlu gantikan kosong ini ke dalam x. Mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa kita boleh gantikan x ini dengan kosong? Sebab tadi saya berpesan x hanya menghampiri kosong, bukan sama dengan kosong. Sebab kalau kita ganti dengan 0.0001 ke dalam x, sangat susah untuk menghitungkan. Jadi untuk memudahkan pengiraan, kita terus ganti kosong ke dalam x. Boleh faham? Maka saya boleh tulis 2 darab kosong tambah 1. Dan kita boleh tekan kalkulator, akhirnya dapat 1. 1 ini merupakan had bagi fungsi 2x tambah 1. Boleh faham? Jika tak pasti jawapan ini betul ke salah, kita boleh semak dengan kalkulator. Bagaimana semak? Jom kita pergi tengok. Kita hanya perlu masukkan fungsi ini ke dalam kalkulator. 2 alpha x tambah 1. Kemudian kita tekan CALC, calculate. Dan kita masukkan nilai x yang menghampiri kosong. Janganlah kita masukkan kosong. Tadi kita letak kosong hanya untuk memudahkan pengiraan. Sekarang kita perlu masukkan nilai x yang menghampiri kosong. Maka saya boleh masukkan 0.00001 sebagai contohlah. Dan kita tekan sama dengan. Perhatikan nilai fungsi ini sama dengan 1. Ini merupakan had bagi fungsi ini apabila x sangat menghampiri kosong. Jika tak ada masalah, kita lihat nota untuk had. Sebenarnya untuk mencari had bagi fungsi, kita ada dua case. Biasanya kita ada case 1 dan case 2. Biar saya terangkan satu persatu. Tadi kita dah bincangkan, kalau kita ada fungsi fx dan kita nak mencari hadnya apabila x menghampiri a. A di sini adalah seperti kosong itu. Boleh faham? Jadi tadi kita buat apa? Tadi kita masukkan kosong ke dalam x kan? Sama juga, kita masukkan nilai A ini ke dalam x dan kita akan dapat FA. Boleh faham? Apabila kita dapat FA, kita kena lihat sama ada yang merupakan case 1 ataupun case 2. Bagaimana kena pasti? Senang saja. Jika kita mendapati FA tidak sama dengan 0 per 0. Kalau penyebut tidak sama dengan kosong, okay, FA adalah tertarif. Kalau tertarif bermaksud kita boleh guna cara seperti tadi, iaitu had bagi fungsi f apabila x menghampiri a, kita terus ganti a ke dalam x saja, iaitu FA. Boleh faham? Sama seperti ini. Tetapi untuk case 2, kita akan nampak FA sama dengan 0 per 0. Yang penting dalam case 2 ialah kita nampak penyebut sama dengan kosong. Kita semua orang faham, kalau penyebut sama dengan kosong, apakah yang berlaku? FA adalah tidak tertarif. Bermaksud kalkulator juga akan tunjuk math error. Tak ada jawapan. Kalau kita dapat penyebut sama dengan kosong, bermaksud apa? Kita mesti melalui proses penfaktoran. Ini merupakan case 2A, iaitu penfaktoran. Ataupun kita perlu menggunakan cara yang kedua, iaitu merasionalkan pengangka atau penyebut. Kan kita sudah belajar semasa tingkatan 4 bab 4 kan? Itu indeks set dan logaritma. Kita telah belajar bagaimana untuk hapuskan set untuk pengangka ataupun penyebut. Jadi ingat, kalau kita dapat jawapan FA yang mempunyai penyebut sama dengan kosong, ini adalah di bawah case 2. Dan kita ada dua cara, penfaktoran ataupun merasionalkan pengangka ataupun penyebut.
Boleh faham? So, kita ada case 1 dan case 2. Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan 1. Cari had bagi setiap fungsi yang berikut apabila X menghampiri sifar. Untuk mencari had bagi fungsi ini, kita perlu menulis formatnya, iaitu had bagi fungsi ini apabila X menghampiri kosong. Boleh? Kemudian tanya pada diri, jika kita ganti kosong ini ke dalam fungsi ini, adakah kita memperoleh kosong per kosong? Tidak kan? Sebab ini merupakan satu baris dan bukan pecahan. So, confirm ini adalah case 1. Kalau case 1, kita hanya perlu terus ganti kosong ke dalam fungsi. Boleh? Jadi, saya boleh tulis kosong kuasa 2 tambah kosong tolak 3. Kemudian kita boleh tekan kalkulator dan kita dapat negatif 3. Kalau tidak pasti jawapan ini, kita boleh semak dengan kalkulator. Kita masukkan X kuasa 2 tambah X tolak 3. Boleh? Kemudian kita tekan calculate. CALC. X mendekati kosong kan? Bermaksud kita boleh masukkan 0.00001. Okey? Kemudian kita tekan sama dengan. Perhatikan jawapannya lah negatif 3. Sama seperti yang kita dapat. Jadi kita perlu yakin bahawa negatif 3 ini ialah had bagi fungsi ini. Jika tak ada masalah, kita lihat pada B. Kita nak cari had bagi fungsi ini. Sama juga, kita tulis formatnya. Had apabila X menghampiri kosong bagi fungsi ini. Tanya pada diri, jika kita ganti kosong ke dalam fungsi ini, adakah kita mendapat kosong per kosong? Tidak kan? Jika bukan kosong per kosong, ini adalah case 1. Boleh? Kalau case 1, kita jangan bimbang, terus ganti kosong ke dalam sahaja. Punca kuasa 2, kosong tambah 1. Punca kuasa 2 bagi 1, jadi akhirnya kita dapat 1. Ini merupakan had bagi fungsi ini. Kalau tak pasti, kita tekan kalkulator. Punca kuasa 2 bagi X tambah 1. Kemudian kita tekan calculate. X menghampiri kosong, kita masukkan 0.0001. Nampak tak jawapannya lah 1. Jadi kita kena yakin 1 ini merupakan had bagi fungsi ini. Boleh? Kemudian kita tengok C. Had X menghampiri kosong bagi fungsi ini. Kalau boleh kita letak tanda kurung lah, lebih kemas. Kemudian tanya pada diri, jika kita ganti kosong ke dalam fungsi ini, adakah kita memperoleh kosong per kosong? Tidak kan? Sebab bahagian bawah 0 tolak 2 kita akan dapat negatif 2. Jadi ini masih merupakan case 1. Okey? Kita ganti saja. 0 tambah 4 bahagi dengan 0 tolak 2. 4 bahagi dengan negatif 2. Jadi kita dapat negatif 2. Kalau tidak pasti, kita semak dengan kalkulator. X tambah 4 bahagi dengan X tolak 2. Kemudian kita tekan calculate. Menghampiri kosong, kita tekan 0.00001. Jawapannya lah, nampak tak? Negatif 2. Bermaksud had bagi fungsi ini ialah negatif 2. Inilah C. Kemudian kita lihat pada D. Had X menghampiri kosong bagi A bahagi dengan A X tambah A. A di sini merupakan suatu pemarah dan X ialah pemboleh ubah. Sama juga, tanya pada diri, jika kita ganti X dengan kosong, adakah kita memperoleh kosong per kosong? Tidak kan? Sebab A darab kosong tambah A akan mendapat A kan? Jadi ini masih merupakan case 1 lah. Kita ganti kosong ke dalam saja. Boleh? A bahagi dengan A darab kosong tambah A. Maka A bahagi dengan A, jawapannya lah 1. Kalau nak semak jawapan, boleh juga. Kita boleh anggap A ialah satu nombor. Contohnya kita boleh anggap A ialah 3. Jadi kita ada 3 bahagi 3X tambah 3. Untuk mencari had ini, kita boleh ganti kosong ke dalam. 3 bahagi dengan 3 darab kosong tambah 3. 3 per 3, jadi jawapannya lah 1. Sama seperti ini. Boleh? Ini hanya untuk semakan saja. Jadi berdasarkan soalan ABCD ini, semua ini adalah case 1. Belum ada case 2.
Jika nak memahami kes 2, kita lihat pada soalan 2. Tentukan had bagi setiap fungsi yang berikut. Sama juga, kita ada fungsi 3x tolak 1, kita nak cari hadnya apabila x menghampiri kosong. Jadi tanya pada diri, jika x ini sama dengan kosong, adakah kita akan memperoleh kosong per kosong bagi fungsi ini? Tidak kan? Jadi ini merupakan K1 juga. Okey, kita terus ganti kosong ke dalam 3 darab kosong tolak 1. Maka kita dapat negatif 1. Ini merupakan had bagi fungsi ini. Kalau tak pasti, kita boleh semak dengan kalkulator. 3 alpha x tolak 1. Kemudian kita tekan calculate. Menghampiri kosong bermaksud 0.00001. Nampak tak jawapan ni sangat mendekati dengan negatif 1. Bermaksud hadnya ialah negatif 1. Boleh faham? Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan B. Kita nak cari had bagi fungsi ini x menghampiri negatif 3. Tanya pada diri, jika kita ganti negatif 3 ke dalam x, adakah kita memperoleh kosong per kosong? Tidak kan? Jadi ini merupakan K1. Dan jangan risau, kita ganti negatif 3 ke dalam x saja. Kita akan dapat punca kuasa 2, 10 tolak 2 darab dengan negatif 3. Untuk bahagian ini kita boleh tekan kalkulator. 10 tambah 6, 16. Maka jawapannya lah 4. Kalau tak pasti, kita semak dengan kalkulator. Punca kuasa 2, 10 tolak 2x. Kemudian tekan calculate. X menghampiri negatif 3 kan? Jadi kita boleh pilih satu nilai yang sesuai. Kita tekan calculate. Kemudian tulis negatif 2.9999. Kemudian kita tekan sama dengan. Perhatikan jawapan ini sangat mendekati 4. Bermaksud 4 ialah hadnya. Kalau tak pasti lagi, tekan sekali lagi. Contohnya kita boleh tekan negatif 3.00001. Nampak tak? Jawapan ini juga sangat mendekati dengan 4. Bermaksud 4 ialah hadnya. Okey? Jadi di sini kita nampak soalan A dan B masih ialah K1. Sekarang kita lihat soalan C. Kita nak cari had apabila x menghampiri negatif 3 bagi fungsi ini. Tanya pada diri, jika kita ganti negatif 3 ke dalam x, adakah kita memperoleh kosong per kosong? Soalan ni akan mendapat kosong kan? Sebab negatif 3 tambah 3 akan mendapat kosong. Kalau penyebut dapat kosong bermaksud tidak tertarifkan. Ini ialah di bawah case 2. Jadi untuk case 2 kita ada dua cara kan? Pertama ialah apa? Penfaktoran. Kedua ialah apa? Hapuskan set pada penyebut ataupun pengangkat. So di sini kita tak nampak itu set kan? Kita hanya nampak kuasa 2 saja. Maka kita perlu menggunakan penfaktoran. Bermaksud kita tak boleh terus ganti negatif 3 ke dalam. Kita perlu melakukan penfaktoran terlebih dahulu. Had x menghampiri negatif 3. Untuk bahagian atas kita buka dua kurungan. Bahagian bawah kita salin saja. Kalau tak biasa untuk faktorkan, kamu boleh tekan kalkulator seperti persamaan kuadratik. Kita boleh pilih equation function, kemudian pilih polinomial, pilih degree 2 sebab kuasa 2 kan. So A ialah apa? 1, B ialah 1, C ialah negatif 6. Di sini kita nampak punca yang pertama ialah 2 kan. Kalau 2 kita kena isi X tolak 2. Manakala punca yang kedua ialah negatif 3. Jadi saya perlu isi X tambah 3. Boleh faham? Selepas itu kita perhatikan sebenarnya bahagian atas dengan bahagian bawah boleh dimasukkan. Jadi kita hanya tinggal apa? Had X menghampiri negatif 3 bagi X tolak 2. Apabila sampai langkah ini sangat senang. Sebab ini merupakan K1. Seperti soalan A dan B. Sebab dia tak ada pecahan kan. Kita terus ganti saja. Negatif 3 masuk ke dalam X. Jadi kita dapat negatif 5. Kalau nak pasti jawapan betul, kita boleh masukkan ke dalam kalkulator. Alpha X kuasa 2 tambah X tolak 6. Bahagi dengan X tambah 3. Tekan calculate.
Di sini X menghampiri negatif 3 kan. Jadi saya boleh tekan negatif 3.00001. Perhatikan jawapannya lah negatif 5. Jadi kita perlu yakin had bagi fungsi ini ialah negatif 5. Boleh faham? Ini merupakan case 2. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan D. Baik, sekarang kita nak cari had bagi fungsi ini kan. Jadi bagaimana cari? Sama juga. Tanya pada diri, jika kita ganti 6 ke dalam fungsi ini, adakah kita memperoleh kosong per kosong? Jawapannya lah ya. Sebab kalau X ialah 6, apa yang berlaku? 6 kuasa 2 tolak 36 kan? Kita akan dapat sifar di bahagian bawah dan akan menyebabkan fungsi ini tidak tertarif. Ini bermaksud soalan ini adalah case 2. Dan perhatikan bahagian bawah ialah kuadratik kan? Kita boleh faktorkan. Okey? Saya akan tulis had X menghampiri 6. Bahagian atas kita salin saja. Manakala bahagian bawah kita letak 2 tanda kurung. Kalau tak biasa faktorkan, masih boleh tekan kalkulator. A, kemudian polinomial, degree 2. A apa? 1. B ialah sifar. C ialah negatif 36. Jadi kita dapat X sama dengan 6 kan? Kita tulis X tolak 6. Kemudian yang kedua ialah negatif 6. Jadi kita tulis X tambah 6. Boleh? Kemudian kita perhatikan bahagian atas dan bahagian bawah ada sebutan yang sama. Boleh masukkan. Jadi kita dapat had X menghampiri 6. Atas tinggal 1, bawah tinggal X tambah 6. Kemudian kita nak cari had bagi fungsi ini boleh tak? Boleh kan? Sebab kalau kita ganti 6 ke dalam X, kita tak akan dapat penyebut sama dengan kosong. Maka kita terus ganti saja 1 per 6 tambah 6. Jawapannya lah 1 per 12. Ini adalah had bagi fungsi ini. Kalau nak pasti, kita tekan kalkulator. X tolak 6 bahagi dengan X kuasa 2 tolak 36. Tekan calculate. Menghampiri 6, kita boleh masukkan 5.999. Nampak tak? Jawapannya lah 1 per 12. Jadi kita boleh yakin jawapan ini adalah tepat. Sekarang kita lihat soalan E. Sekarang kita nak cari had bagi fungsi ini apabila X menghampiri 2. Sama juga, tanya pada diri, jika kita ganti 2 ke dalam fungsi ini, apakah yang berlaku? Adakah kita memperoleh kosong per kosong? Jawapannya lah ya kan? Sebab 2 kuasa 2 tolak 4 akan dapat sifar kan? Kalau sama dengan kosong bermaksud tidak tertarif. Maka kita perlu buat apa? Faktorkan. Faktorkan bahagian atas dan bahagian bawah. Jadi saya boleh tulis had X menghampiri 2. Bahagian atas kita boleh tulis apa? X tolak 1, X tolak 2. Kalau tak pasti boleh tekan kalkulator seperti tadi. Bahagian bawah kita boleh tekan X tambah 2, X tolak 2. Selepas itu kita boleh masukkan. Kita tinggal had X menghampiri 2, X tolak 1 per X tambah 2. Kemudian tanya pada diri, adakah kita boleh ganti 2 ke dalam fungsi ini? Boleh kan? Asalkan penyebut tidak sama dengan kosong. Okey? Maka saya tulis 2 tolak 1 bahagi dengan 2 tambah 2. Jawapannya adalah 1 per 4. Kalau nak semak, kita tekan X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 bahagi dengan X kuasa 2 tolak 4. Tekan calculate, kemudian kita masukkan nilai yang menghampiri 2. Perhatikan jawapannya adalah 1 per 4 sama seperti yang kita dapat. Ini adalah soalan E. Sekarang kita lihat pada soalan F. Kita nak cari had bagi fungsi ini apabila X menghampiri kosong. Dan perhatikan, jika kita ganti kosong ke dalam X, apakah yang berlaku? Penyebut akan menjadi kosong kan? Sebab 2 darab kosong, kosong. Kosong tolak kosong masih dapat kosong. Jadi ini merupakan soalan case 2. Boleh? So, kalau case 2 kita ada 2 cara kan? Masih ingat?
kita ada cara pemfaktoran dan cara kedua ialah merasionalkan pengangkat ataupun penyebut. Jadi sekarang kita perlu buat apa? Kita perlu hapuskan set di bahagian atas. Okey? Maka kita perlu darab dengan conjugate-nya. Masih ingat conjugate? Conjugate ialah apa? Conjugate untuk bahagian atas ialah 1 tambah punca kuasa 2, 2x tambah 1. Okey, biar saya tulis dulu. X menghampiri kosong. Kita salin bahagian ini dulu. 1 tolak punca kuasa 2, 2x tambah 1. Per 2x kuasa 2 tolak x. Ini adalah fungsi asal. Kemudian kita darab dengan apa? Darab dengan conjugate. Conjugate bagi set ini adalah 1 tambah punca kuasa 2, 2x tambah 1. Tujuan kita menulis conjugate adalah untuk menghapuskan set di bahagian atas. Boleh? Dan untuk bahagian bawah mesti darab dengan 1 tambah punca kuasa 2, 2x tambah 1. Bahagian atas dan bawah mesti darab dengan sebutan yang sama. Boleh faham? Kemudian kita boleh permudahkan bahagian atas. 1 darab 1, 1. 1 darab dengan punca kuasa 2, 2x tambah 1, kita salin. Kemudian negatif punca kuasa 2 ni darab dengan 1, dapat ini. Kemudian negatif, positif, negatif. Tinggal apa? Sebab sebutan ni sama dengan sebutan ni kan? Maka punca kuasa 2 akan dihapuskan, tinggal 2x tambah 1 sahaja. Boleh? Kemudian untuk bahagian bawah kita salin dulu. 2x kuasa 2 tolak x, letak tanda kurung. Darab dengan 1 tambah punca kuasa 2, 2x tambah 1. Kemudian kita permudahkan bahagian atas. Kita tahu tambah ini, tolak ini akan dapat apa? Dapat kosong kan? Maka kita tinggal apa? 1 tolak 2x, negatif, positif, negatif. Manakala untuk bahagian bawah, kalau boleh faktorkan, kita faktorkan. Sebagai contoh, kita boleh faktorkan x keluar. X kurungan 2x tolak 1. Kurungan 1 tambah punca kuasa 2, 2x tambah 1. Tutup kurungan. Kemudian kita ada had x menghampiri kosong. Bahagian atas kita ada apa? Bahagian atas kita ada negatif 2x. Yang bahagian bawah kita salin dulu. Okey. Kemudian perlu buat apa? Kita boleh masukkan x ini dengan x ini masukkan. Kemudian kita tinggal had x menghampiri kosong. Bahagian atas ada negatif 2. Bahagian bawah ada 2x tolak 1. Darab 1 tambah punca kuasa 2, 2x tambah 1. Boleh? Apabila sampai tahap ini, tanya pada diri, adakah kita boleh ganti kosong ke dalam x? Boleh kan? Kalau kamu pergi kira, penyebut tak akan dapat kosong. Bermaksud kamu tak payah bimbang, terus ganti saja. Negatif 2 bahagi dengan 2 darab kosong tolak 1. 1 tambah punca kuasa 2, 2 darab kosong tambah 1. Tutup kurungan. Saya tahu sangat panjang, tetapi kita perlu buat sampai habis lah. So, ini apa? Negatif 1 kan? Untuk bahagian ni, 1 tambah punca kuasa 2, 1. Jadi, kita dapat 2. Betul? Negatif 2 bahagi negatif 2, maka kita dapat 1. Boleh. Ini merupakan had bagi fungsi ni. Kalau tak pasti, kita tekan kalkulator. 1 tolak punca kuasa 2, 2x tambah 1. Bahagi dengan 2x kuasa 2 tolak x. Kemudian kita tekan calculate. Okay. X menghampiri kosong kan. Jadi saya masukkan 0.0001. Nampak tak? Jawapan ni sangat dekat dengan jawapan kita iaitu 1. Bermaksud ini merupakan had bagi fungsi ini. Jadi ini F juga adalah case 2. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan G. Baik, sekarang kita nak mencari had bagi fungsi ini apabila X menghampiri 4. Jika kita ganti 4 ke dalam fungsi ini, adakah kita memperoleh 0 per 0? Jawapannya lah ya.
Sebab punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2 kan? 2 tolak 2 ialah sifar. Kalau penyebut dapat sifar, bermaksud soalan ini ialah kes 2. Jadi kita perlu melakukan pengfaktoran ataupun hapuskan cert di bahagian penyebut ataupun pengangkat. Boleh faham? Di sini kita perhatikan terdapat cert kan? Jadi bagaimana kita cari hadnya? Kita salin dulu. Had X menghampiri 4. Kita salin pecahan yang diberikan. X tolak 4 bahagi dengan punca kuasa 2 X tolak 2. Kemudian kita perlu darab dengan konjugatnya. Untuk bahagian bawah ni, konjugat ialah punca kuasa 2 X tambah 2. Kalau sini negatif, sini letak positif. Supaya boleh hapuskan cert di bahagian bawah. Kalau bawah darab dengan ini, atas pun perlu darab dengan ini. Boleh? Kemudian kita pemudahkan bahagian bawah. Yang bahagian atas kita salin saja. X tolak 4 darab dengan punca kuasa 2 X tambah 2. Bahagi dengan punca kuasa 2X darab punca kuasa 2X dapat apa? X kan? Ini darab ini dapat 2 punca kuasa 2X. Negatif 2 darab ini dapat ini. Negatif 2 darab 2, negatif 4. Kemudian kita boleh pemudahkan lagi bahagian bawah. Yang bahagian atas kita salin. Maka untuk bahagian bawah dapat apa? X tolak 4. Okey. Kemudian kita boleh masukkan bahagian atas dengan bahagian bawah. Dengan ini kita dapat had X menghampiri 4 bagi punca kuasa 2 X tambah 2. Kemudian adakah kita boleh masukkan 4 ke dalam X? Boleh kan? Sebab kita tak akan mendapat 0 per 0. Maka kita tulis punca kuasa 2 4 tambah 2. 2 tambah 2, maka jawapannya lah 4. Kalau nak pasti jawapan ini betul, kita boleh masukkan fungsi ini ke dalam kalkulator. X tolak 4 bahagi dengan punca kuasa 2X tolak 2. Tekan calculate. Menghampiri 4 bermaksud 3.99. Perhatikan jawapannya lah 4, sama seperti yang kita dapat. Okey, jadi kita kena yakin ini tepat lah. Inilah soalan G di bawah kes 2. Sekarang kita lihat soalan H. Kita nak cari had bagi fungsi ini X menghampiri 3. Bagaimana? So sama juga. Kalau kita ganti 3 ke dalam fungsi ini, confirm bahagian bawah itu akan mendapat kosong kan? 3 tolak 3 dapat kosong. Ini merupakan kes 2. Dan kita perhatikan bahagian atas ini ada cert kan? Jadi kita perlu hapuskan cert ini dengan mendarab konjugat. Saya boleh tulis had X menghampiri 3. Kemudian kita salin fungsi yang diberikan. Selepas itu kita buat apa? Bahagian atas perlu darab konjugat kan? Sedangkan sini negatif. Jadi sini kita letak positif. Supaya cert ini boleh dihapuskan. So bahagian bawah pun perlu darab. Boleh? Kemudian kita pemudahkan bahagian atas. 3 darab 3, 9. 3 darab sebutan ini, dapat ini. Negatif punca kuasa 2 darab 3, kita dapat ini. Negatif, positif, negatif. Sedangkan sebutan ini dengan sebutan ini sama, kita boleh hapuskan punca kuasa 2. Tinggal 2X tambah 3. Yang bahagian bawah kita salin dulu. Okey. Kemudian kita pemudahkan lagi. Had X menghampiri 3. Sebutan ini tolak sebutan ini dapat sifar kan? Maka kita tinggal 9 tolak 2X tolak 3. Bahagian bawah salin dulu. Okey. Pemudahkan lagi. 9 tolak 3, 6. 6 tolak 2X. Bahagi dengan X tolak 3. Boleh? Apabila sampai tahap ini, adakah kita boleh gantikan 3 ke dalam fungsi ini?
Tak boleh juga. Sebab apa? Kalau masuk ke sini, 3 tolak 3 akan dapat kosong. Kosong darab apapun dapat kosong kan? Jadi tak boleh lah. Maka kita perlu buat apa? Faktorkan bahagian atas. Okey, faktorkan bahagian atas. Kita boleh faktorkan negatif 2 keluar. Supaya kita boleh dapat X tolak 3. Kenapa nak dapat ini? Supaya boleh masukkan dengan sebutan di bawah. Okey, dengan ini kita boleh masukkan sebutan ini dengan sebutan ini. Kita tinggal negatif 2 di atas. Bawah ada 3 tambah punca kuasa 2, 2x tambah 3. Dan adakah kita boleh ganti 3 ke dalam x? Boleh kan? Negatif 2 bahagi 3 tambah punca kuasa 2, 2 darab 3 tambah 3. Jadi untuk bahagian ni apa? Punca kuasa 2, 9 kita dapat 3. Maka negatif 2 per 6, negatif 1 per 3. Ini adalah had bagi fungsi ini. Kalau nak pasti, kita tekan kalkulator. 3 tolak punca kuasa 2, 2x tambah 3 bahagi dengan x tolak 3. Kita masukkan nilai yang menghampiri 3. Contohnya 2.9. Jawapannya apa? Negatif 0.333. Dan kita perlu faham negatif 1 per 3 juga adalah sama dengan nilai ini. Jadi kita perlu yakin jawapan ini adalah tepat. Boleh? Inilah H. Kemudian kita tengok soalan yang terakhir iaitu I. Okay, saya sudah salin di sini. Sama juga. Tanya pada diri, jika X kita ganti dengan negatif 2, apakah yang berlaku? Bahagian bawah akan dapat kosong kan? Kalau macam tu, ini merupakan case 2. Dan case 2 kita boleh faktorkan ataupun hapuskan itu cert di bahagian penyebut kan? So, kita boleh darab dengan conjugate untuk hapuskan cert. Jadi, saya salin. X tambah 2 per punca kuasa 2, 5x tambah 14 tolak 2. Kemudian kita darab apa? Punca kuasa 2, 5x tambah 14. Sebab sini tolak 2 kan? Sini kita tambah 2. Okey? Supaya kita boleh hapuskan cert di bahagian bawah. Atas pun kena darab benda yang sama. Okey? Tutup kurungan. Kemudian kita pemudahkan bahagian bawah. Bahagian atas kita salin saja. Punca kuasa 2 ini darab punca kuasa 2 ini dapat apa? 5x tambah 14. Sebutan ini darab 2, tolak 2 darab sebutan ini akan dapat sifar. Jadi kita tinggal negatif 2 darab 2, negatif 4. Pemudahkan lagi. Ini kita dapat 5x tambah 10. Dan kita boleh buat apa? Faktorkan bahagian bawah. Lima darab dengan apa? X tambah 2. Mesti kena faktorkan. Sebab kalau tak faktorkan, kita ganti terus negatif 2 akan dapat kosong juga. So, mesti kena faktorkan. Kemudian kita boleh masukkan. Maka kita dapat had X menghampiri negatif 2. Bahagian atas kita ada punca kuasa 2, 5x tambah 14 tambah 2 bahagi dengan 5. Kemudian kita boleh terus ganti negatif 2 ke dalam. Jadi untuk bahagian ni kita ada apa? 4 tambah 2 per 5. 2 tambah 2 per 5. Jadi jawapannya adalah 4 per 5. Ini merupakan had bagi fungsi ini. Kalau nak pasti kita tekan X tambah 2. Punca kuasa 2, 5x tambah 14 tolak 2. Tekan calculate. Menghampiri negatif 2. Contoh negatif 2.0001.
Perhatikan jawapan ni sangat dekat dengan jawapan kita 45 iaitu 0.8. Jadi kita perlu yakin jawapan ini adalah tepat. Boleh? Maka kita sudah berjaya membincangkan soalan 1 dan 2 yang melibatkan kes 1 dan kes 2. Jika tiada soalan, kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.